Saya Abdul Bari dari wilayah Persekutuan. Atas nama penyelarasan, teks bahasa Arab berbunyi ikhtilafu ummati rahmah. Saya tak pasti adakah ia hadis Nabi atau asar sahabah. Tapi saya yakin yang berbahagia sahibus samahah Profesor Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri lebih arif dari saya. Macam mana kita nak perkasakan institusi fatwa kita jika kita berbeza fatwa yang jurangnya sejauh langit dan bumi? Maksud saya, pengalaman di wilayah Persekutuan, jika kami ditanya seseorang berzina kemudian berkahwin, selepas 3 bulan kahwin dapat anak lelaki, dan kemudian selepas 2 tahun dapat anak perempuan, si ayah mati, kami mengatakan anak perempuan mendapat separuh daripada harta 3 juta, dapat 1.5, manakala anak lelaki yang tak sah taraf tak layak dapat harta pusaka. Berbeza dengan perlis. Anak yang lahir selepas 3 bulan kahwin dianggap sebagai anak sah taraf. Lalu pembahagian faraidnya akan berakhir. Anak lelaki yang tak sah taraf akan dapat 2 juta, anak perempuan akan mendapat 1 juta. Fatwa yang berbeza mempunyai implikasi yang besar. Maslahat mana yang patut kita ambil? Itu dari segi fatwa berkenaan dengan anak tak sah taraf. Okey. Yang kedua, berkenaan dengan kajian pelajar saya. Kajian pelajar saya, tajuk tesisnya saya pemeriksa Fathuz Zari'ah wa Tatbiqat fi Ahkam Walad Ghair Syar'i. Hujung tu sengaja dimatikan sebab takut tersalah baris. Okey. Pelajar saya confused. Saya jadi pemeriksa, dia kata, saya nak rajih pendapat yang mana ni? Mufti wilayah punya fatwa kata anak tak sah taraf. Perlis pula kata anak sah taraf. Saya kata, buatlah kajian. Apa dalil dia? Siapa ahli jawatankuasa fatwa dia? Saya sebagai pemeriksa, kalau awak kata ar-rajih indi fatwa min wilayatil birris alal mazhab Hambali kama qala sahibus samahah, saya tak ada masalah. Pelajar saya kata, saya confused Ustaz. Sebab Dr. Kamilin, ahli jawatankuasa fatwa wilayah, kata 6 bulan. Masa pergi Perlis, dia kata pelik. Jadi dia kata, perlu tak saya tanya Dr. Kamilin? Saya kata, tak payahlah. Tesis awak tak perlu menjurus kepada itu. Jadi saya harap penyelarasan ini benar-benar penyelarasan yang berpijak di bumi yang nyata. Okey? Saya akhiri. Itu aja perkongsian saya. Saya Abdul Bari Al-Gombaki. Dahulu Al-Klantani. Sekarang ni tak main dah Al-Klantani. Ad-Dainasuri. Sebab tapak dinosaur ada di Kelantan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ialah soal menukilkan. Nukil tu macam kita kata, kerana dia kata sahibu samaha kata boleh kurang pada 6 bulan ala mazhabi Hambali. Sebenarnya kita tak pernah kata ala mazhabil Hambali. Kerana mazhab Hambali juga atas pada 6 bulan. Pendapat yang menyatakan boleh daripada kurang daripada 6 bulan ialah pendapat Hasan al-Basri, Sulaiman bin Yasar, Muhammad bin Sirin. Ya, pendapat juga beberapa orang tokoh dalam Hambali, tapi ia bukan mazhab Hambali, iaitu pendapat Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Soal maslahah, doktor, dia bukan maslahah 1 juta tu ya. Masalah ni banyak, masing-masing melihat pada dimensi sudut masing-masing. Di Malaysia ada 400,000 permohonan anak tak sah taraf. Apabila satu orang dia pergi ke sekolah, anak yang pertama dia bin Abdullah. Tapi dia nak kena tahu dulu fatwa perlis apa dia. Fatwa perlis bukan kata anak zina boleh bin. Fatwa perlis kata anak yang lahir
kurang daripada 6 bulan, boleh dibinkan kepada suami ibunya, melainkan jika dia menafikan. Maksudnya ngok dia tu ada suami, dia menafikan. Itu soal akhlak tu saya kata dalam penukilan. Jadi apabila dia pergi ke sekolah, abang dia nama dia Imran bin Abdullah, pak dia nama Abu Bakar. Lepas pada tu mari adik dia Fatimah binti Abu Bakar. Abang dia tanya, "Abah, pasal apa abang bin lain?" Jadi dia kena abang sebab dulu ni abah dengan mak buat perangai tak elok. Lepas pada tu bila dia nak bagi tahu, abang kenalah buat perangai tak elok, abah dulu pun perangai tak elok. Bukan saja malu dengan dia, lagi 5 orang adik-adik hak bawah ni tahu. Sampailah masuk sekolah menengah, sampai universiti, balik cuti raya, semua duk ingat pak kita dulu berzina dengan mak kita. Sedangkan agama menyuruh sitar, menutup aib. Jadi apabila kita memecahkan institusi keluarga, kita telah menyebabkan dia itu mungkin, saya bukan nak hujah untuk negeri lain, sisi pandang kami, saya tahu yang negeri lain itu mazhab jumhur, dia akan menyebabkan, dia akan rasa aib yang ditanggung. Saya ada dialog dengan ketua wanita-wanita UMNO seluruh Malaysia beberapa tahun yang dulu, dan mereka salah seorang daripada wilayah mencerita pada saya bahawasanya dia kenal satu orang yang telah menukar berulang-ulang sekolah kerana malu anak dia yang pertama bin Abdullah. Kita menutup harapan untuk seseorang menjadi baik. Pak dia pergi 7 kali pergi Mekah pun balik, tu dia pergi Mekah 7 kali, anak hak sulung tu anak zina. Dan kita melihat banyak lagi kaul yang kita pegang bukan kaul yang tidak ada di kalangan ulama. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut kaul itu di dalam Fathul Bari. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutnya di dalam tafsir Al-Qurtubi. Tak apalah, kita berbeza pandangan, tapi tak ada orang bergaduh. Penyelesaian macam mana, Tuan Syekh, penyelesaian dia, kalau dia kes itu dibicarakan di Perlis, dia biar di Perlis lah. Kalau dibicarakan di Selangor ataupun dibicarakan di wilayah, dia bicara kami, dia ikut hal itu. Kalau pak dia itu tak mau bicara, dia nak ikut mazhab Syafi'i ataupun Hanbali, dia tak mau binkan anak dia itu dengan diri dia, dia boleh tak payah binkan. Ini urusan mahkamah. Keputusan hakim memutuskan khilaf. Yang penting ialah apabila kita membakar sentimen di kalangan rakyat. Keluasan ini kita lihat pada 400,000 yang melaporkan kepada pihak pendaftar, yang akan suffer, yang akan diingati dalam sejarah hidup 400 keluarga, 400,000 keluarga, bapak dia penzina. Sedangkan ruang kemaafan dan penutupan agama beri, walaupun kaul ini yang disebut oleh Syekh Mustafa Zarqa, kata di kemungkinan satu kaul itu yang dianggap kuat pada satu zaman menjadi dhaif pada zaman yang lain disebabkan perubahan manusia, keperluan, fasadnya masyarakat. Kaul yang dianggap dhaif pada satu zaman menjadi kaul yang kuat pada zaman yang lain. Akhir, at the end of the day, ini adalah perkara khilaf. Saya belum pernah mendengar satu orang pergi tumbuk satu orang pasal kes ni. Tapi khilaf politik tumbuk orang merah. So kita sebagai orang berilmu, jangan jadikan, don't exaggerate these differences supaya orang menganggap kita dah kalut dah. Dalam dunia Islam, saya sebut, dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Syafi'i, baca bismillah wajib, Fatihah tak baca tidak sah. Guru dia Imam Malik kata baca bismillah bagi Fatihah makruh. Tak pernah orang kata teruklah Syafi'i telah tak sahkan semayang guru dia. Orang tak kata. Itu adalah ijtihad dalam kerangkanya.
So kita so itu fatwa ini soal kematangan dan kebijaksanaan kita dalam menguruskan perbedaan. Terima kasih.